Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati binti Nasrul. Nombor matrik saya S59162. Saya ingin bercerita tentang sepanjang latihan industri saya di Puncak Rahmat Global. Dalam video kali ini, saya akan bercerita tentang latar belakang organisasi yang di mana tempat saya membuat latihan industri dan sedikit pengenalan tentang matlamat dan objektif, analisis ekonomi dan juga rumusan dan beberapa cadangan. Puncak Rahmat Global Sdn Berhad adalah syarikat sendirian berhad yang dibangunkan sepenuhnya oleh Tuan Haji Muhammad Tahir dan beberapa pengarah lain yang terdiri daripada Encik Muhammad Nasri, Encik Muhammad Zafri dan Puan Intan. Syarikat ini dibangunkan pada 7 Mac 2022. Syarikat mula berkecimpung dalam industri sejak 2010. Puncak Rahmat Global sebelum ini pernah dibangunkan sebagai Ambang Rahmat Resources, iaitu merupakan syarikat pembinaan Bumi Putera dan merupakan pakar rumah interlocking. Misi organisasi ialah menyediakan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan serta menyelesaikan pembinaan yang bertepatan menggunakan kepakaran dalam teknologi bata yang saling berkaitan IBS, menyelesaikan projek-projek pembinaan dalam jangka masa yang sama dan kos yang telah dipersetujui. Visi organisasi pula menjadi pemimpin industri dalam pembuatan yang dikomersialkan dengan menetapkan standard industri untuk kecemerlangan dan perkhidmatan yang diberikan khususnya dalam teknologi IBS, iaitu Interlocking Blocking System. Objektif organisasi pula komited dalam menjayakan program-program pembinaan rumah yang akan memberikan manfaat kepada komuniti serta mencapai matlamat bersama serta dipersetujui dengan pihak berkepentingan dan rakan perniagaan syarikat, membina sebuah syarikat pembinaan yang dipercayai dan diyakini untuk memenuhi jangkaan dan kepuasan hati pelanggan. Puncak Rahmat Global mempunyai beberapa nilai teras dan prinsip syarikat. Bagi nilai teras Puncak Rahmat Global mempunyai 3, iaitu yang pertama, Puncak Rahmat Global lebih fokus kepada keperluan pelanggan serta menyediakan produk dan servis dengan kualiti yang terbaik. Kedua, syarikat juga akan memastikan ketulusan dan integriti di dalam urus niaga. Ketiga, syarikat akan memberikan servis perkhidmatan kepada pelanggan secara profesional dan penuh etika. Seterusnya, prinsip syarikat pula, syarikat bekerja sebagai satu pasukan dalam mencapai matlamat syarikat. Kedua, mengutamakan aspek keselamatan sebagai budaya kerja syarikat. Ketiga, aset yang paling utama adalah tenaga kerja syarikat. Yang terakhir iaitu bertanggungjawab dalam melindungi komuniti dan menjaga alam sekitar. Seterusnya, bahagian seterusnya berfokus pada kaedah pelaksanaan, iaitu bahagian kaedah pelaksanaan ini lebih kepada mengenal pasti matlamat atau objektif yang bersesuaian dengan matlamat Puncak Rahmat Global berdasarkan pemerhatian yang dibuat oleh saya sendiri. Kaedah pelaksanaan yang pertama, saya perlu menyediakan minit mesyuarat setiap kali perbincangan dilakukan. Saya sendiri akan diarahkan oleh majikan untuk menyediakan minit mesyuarat yang akan diadakan setiap minggu pada hari Rabu. Mesyuarat diadakan bagi mengetahui perkembangan setiap tapak berdasarkan maklumat daripada penyelia tapak. Setiap penyelia tapak akan diberikan 2 atau 3 projek pembinaan rumah untuk memastikan pembinaan rumah berjalan dengan lancar. Mesyuarat juga membincangkan isu pekerja kontraktor dan pembelian barang mentah bagi rumah seperti simen, batu, pintu, tingkap dan sebagainya. Selain itu, semasa mesyuarat juga akan merancang bagi proses pembinaan seterusnya. Saya bagi guideline sebagai contoh, selepas pembinaan pemasangan bingkai bangunan, dinding, bumbung dan tingkap,
iaitu ia merupakan struktur bangunan. Seterusnya, ia akan fokus kepada sistem dalaman iaitu pemasangan elektrik dan perpaipan. Kedua, saya perlu membantu majikan memfailkan dan merekodkan setiap voucher pembayaran dan pembelian yang telah dibuat. Saya telah diajar untuk mengendalikan sistem perfailan bagi voucher bayaran dan pesanan pelanggan mengikut cara yang betul dan cekap. Cara menguruskan voucher bayaran dan voucher projek hampir sama, tetapi ia disimpan di dalam fail yang berbeza. Setiap voucher akan dimasukkan ke dalam fail yang telah direkodkan dalam dokumen minit mesyuarat beserta tarikh kemaskininya. So, kedua-dua voucher tersebut perlu direkod dalam perisian Excel pada kemasukan buku tunai bagi memudahkan kerja dalam mengenal pasti jumlah voucher yang telah dikeluarkan. Okey, kaedah pelaksanaan yang ketiga iaitu menganalisis kewangan syarikat melalui laporan kewangan setiap hujung bulan. Dalam bahagian ini, saya didedahkan dengan beberapa perisian lain dan perisian yang baru yang yang saya perlu digunakan dalam organisasi, iaitu perisian pendar dan niagawan. Perisian ini dia akan generate laporan kewangan daripada rekod-rekod yang kita buat. Daripada perisian ini, saya akan dibimbing, dibantu oleh akaunten syarikat iaitu Puan Nadia untuk menunjukkan cara penggunaan dan kemasukan data ke dalam ke dalam perisian tersebutlah. Jadi gambar-gambar yang saya selitkan dalam slide ni antara hasil kerja yang saya perlu buat dalam merekod data-data setiap pembelian dan pembayaran yang dibuat. Pada bahagian seterusnya, kita akan memfokuskan pada analisis ekonomi. Bagi analisis ekonomi, saya menggunakan data daripada CIBD Malaysia. Salah satu pemacu utama ekonomi Malaysia ialah sektor pembinaan yang menjalankan projek infrastruktur berskala besar yang dimulakan oleh kerajaan dan perniagaan sektor swasta. Bagi untuk mengekalkan berdaya saing di peringkat antarabangsa di tengah-tengah masa yang sukar dan persaingan yang sengit. Sektor ini dia meningkatkan produktiviti, kualiti, keselamatan dan kelestarian alam sekitar. Ini adalah daya pergerakan utama di sebalik pengenalan program transformasi industri pembinaan CITP pada tahun 2015, di mana matlamat pihak berkepentingan industri adalah penting untuk mencapai objektif berkenalan tentang CIBD Malaysia. Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Akta 520 telah menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia iaitu CIBD Malaysia, iaitu merupakan salah satu badan berkanun persekutuan di bawah Kementerian Kerja Raya dengan misi membangun, mengawal selia, menguatkuasakan dan melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan industri pembinaan. Okay, bagi projek pembinaan, terdapat beberapa jenis projek pembinaan mengikut kategori. Okey, fokus kajian yang dilakukan ialah projek mengikut kategori. Beberapa kategori projek adalah kediaman, bukan kediaman, kemudahan sosial dan infrastruktur. Analisis ekonomi yang pertama ialah bilangan projek mengikut kategori. Graf bagi bilangan projek mengikut kategori ini menunjukkan turun naik pada setiap tahun, iaitu daripada 2011 hingga 2018. Bagi kategori sektor kediaman, paling tinggi bilangan projek pada tahun 2013 sebanyak 2,365 dan yang terendah sebanyak 1,636 projek.
Hal ini disebabkan pada tahun 2013, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kerajaan telah meluluskan 500 unit rumah jenis program perumahan rakyat iaitu PPR bagi penduduk berpendapatan rendah di Kudat. Hal ini dia sedikit sebanyak kan dia akan menyumbang peningkatan bilangan projek bagi kategori kediaman. Seterusnya, jumlah projek bagi tahun 2018 menunjukkan paling rendah di antara 2011 hingga 2018. Antara faktor yang menyumbang adalah bekalan dan permintaan yang tidak sepadan dalam kategori rumah milik mampu milik menjadi isu utama walaupun pelbagai inisiatif telah diambil oleh kerajaan menurut Peguam Kristan Cut Pin. Pada tahun 2018 bermulanya peningkatan harga rumah berlaku iaitu menurut Bank Pusat harga rumah mampu milik sebenar dalam pasaran adalah 11% lebih tinggi iaitu 313,000 berbanding harga asal iaitu 282,000 bagi pendapatan isi rumah yang berjumlah 5,223 menurut Buletin Suku Kedua 2018 iaitu Bank Negara Malaysia. Seterusnya, projek tertinggi bagi kategori bukan kediaman, kemudahan sosial dan infrastruktur iaitu pada tahun 2017 di mana bilangan projek sebanyak 2,929 dan 2,297 unit. Hal ini sekaligus dia menyebabkan bilangan projek tertinggi pada tahun 2017 menyumbangkan sebanyak 8,374 unit. Menurut Dasar Perumahan Negara DRN diwujudkan pada tahun 2013 hingga 2017 untuk menggariskan matlamat serta dijadikan asas dalam perancangan dan pembangunan sektor perumahan pada peringkat Persekutuan Negeri dan Tempatan serta dia melibatkan pihak swasta dalam menjayakan pembangunan perumahan yang sihat dan terancang. So, ia berfungsi sebagai tunjang dalam memandu, mengurus dan menyelaras segala bentuk rancangan pembangunan perumahan agar ia lebih berkesan dan strategik. So, sedikit sebanyak dia mampu meningkatkan bilangan projek pembinaan yang dijalankan. Okey, seterusnya, analisis yang kedua iaitu berfokus pada nilai projek mengikut kategori. Nilai projek pembinaan pada tahun 2016 menunjukkan paling tinggi iaitu sebanyak 273 bilion. Hal ini berlaku disebabkan harga rumah pada tahun tersebut hampir cecah 300,000 pada jenis penengahan rumah di Malaysia mengikut data statistik iaitu Pusat Informasi Hartanah Negara. Disebabkan bilangan projek pembinaan yang banyak pada tahun tersebut, dia mempengaruhi nilai yang semakin meningkat pada tahun tersebutlah. So, seterusnya kita berganjak kepada tahun 2018. 2018 dia mencatatkan nilai projek yang terendah iaitu sebanyak 106.6 bilion bagi permulaan kenaikan harga rumah secara mendadak pada tahun 2013 daripada 170,000 kepada 250,000. Peningkatan berlaku sebanyak dalam 80,000 iaitu rujukan daripada informasi Hartanah Negara juga. Selain itu, isu bagi pemilikan rumah timbul apabila wujud ketidakpadanan antara permintaan dan bekalan rumah mampu milik yang dikenal pasti antara punca utama kesukaran golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk membeli rumah.
Seterusnya, nilai projek pembinaan pada tahun 2011 menunjukkan nilai pembinaan terendah sebelum kenaikan harga rumah yang mendadak, iaitu bernilai sebanyak 102.5 bilion. Harga rumah yang rendah pada tahun tersebut menyebabkan harga lebih murah walaupun bilangan projek pembinaan meningkat pada tahun tersebut. Menurut data statistik bagi Pusat Informasi Hartanah Negara menunjukkan harga rumah pernegahan di Malaysia pada tahun 2011 ialah RM165,000 sahaja. Pertumbuhan ekonomi yang baik pada tahun 2008 hingga 2011 di mana berlakunya peningkatan taraf hidup masyarakat disebabkan upah minimum regional menurut Karisa. Sedikit informasi tentang upah minimum regional tu, ia merupakan sebagai. Seterusnya, saya akan masuk bahagian rumusan dan cadangan. Sepanjang saya menjalani latihan industri di Puncak Rahmat Global, banyak perkara yang telah saya pelajari. Saya juga berpeluang untuk melibatkan diri dalam beberapa aktiviti atau tugasan bersama-sama dengan kaki tangan yang lain. Selain itu, saya juga dapat mengaplikasikan sedikit sebanyak ilmu yang saya pelajari di Universiti Malaysia Terengganu sebelum ini dalam setiap tugasan yang diberikan. Saya turut dikelilingi dengan semua kaki tangan dan rakan sekerja yang sentiasa ramah dan sedia membantu. Bagi saya, latihan industri ini cukup bagus dan ia merupakan satu peluang yang sangat bagus bagi saya sendiri untuk mempersiapkan diri saya dengan persekitaran kerja yang sebenar. Jadi di sini saya ingin mencadangkan beberapa perkara yang saya lihat ia dapat memperbaiki dari segi pengurusan syarikat. Yang pertama, syarikat perlu meningkatkan harga pembinaan rumah dan mengurangkan kos bahan mentah agar dapat memberikan keuntungan syarikat. Saya melihat di syarikat saya bekerja ni, margin keuntungan adalah sangat sedikit. Untuk mengekalkan syarikat yang kukuh dan stabil, sekurang-kurangnya margin keuntungan sepatutnya dalam syarikat dalam sekitar 20%. Seterusnya, syarikat juga perlu meningkatkan daya kreativiti dalam mempromosikan pembinaan rumah agar pelanggan lebih tertarik dan berasa berbaloi untuk mengeluarkan sedikit modal untuk pembinaan rumah impian mereka. Sekian, terima kasih.